qasidana fi maqasidi ala hazinya aku di niati salihatin dari tujuhnya. Wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wal mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wal mursalin wa tabi'in walidina wa sayyidina hadirin wal hadirat syaikhul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Syukur kita pada Allah, pada ini kita dapat dipertemukan lagi untuk meneruskan pengajian kitab Ekonomi Islam sebagai asas pada muka surat 75. Salah satu bab ekonomi Islam ialah hibah, yaitu pemberian berupa hadiah tanpa ada balasan. Tanpa ada balasan bermakna hanya mengharapkan redha Allah semata-mata. Berbanding dengan zakat, sedekah, hadiah. Perkataan hibah itu seperti mana kata mu'allif rahimahullah ta'ala, diambil perkataan hibah diambil daripada perkataan hubub. Ini dari segi kaidah bahasa Arab. Apa makna hubub? Yaitu tiupan. Apabila disebut habar rih, maknanya bertiup oleh angin. Maksudnya berpindah. Itu angin daripada satu arah kepada arah yang lain. Sekiranya angin datang daripada utara, maka dia pergi ke selatan dan sebaliknya. Dan berbagai-bagai jenislah angin. Angin kencang, angin ribut, angin taufan. Munasabahlah digunakan hibah itu maknanya pemberian. Kerana sesuatu itu akan berpindah milik kepada orang lain. Seperti makna dari segi bahasa, angin biasanya berubah daripada satu tempat ke satu tempat. Maka munasabahlah hibah itu diberi nama pemberian. Sebab kerana barang yang dihibahkan itu berpindah daripada pemilik kepada tangan orang yang diberi. Dalam ejaan Melayu, orang tulis dengan hibah, tambah ya antara ha dan ba. Asal usulnya bahasa Arab, lalu dijawikan. Adapun dijawikan secara moden, tak tahulah ya, tak jadi apalah. Sebab untuk membezakan, ha bubuta asal dulunya hebat. Sekarang tak tahulah. Maksudnya hebat juga. Tetapi dalam bahasa Arab jika ditulis dengan ditambah ya, jadi bunyinya haibah. Haibah ni maknanya indah. Itu bahasa Arab. Tukar baris, tambah huruf, makna lain. Ataupun kerun, dan juga bisa. Jadi hibah itu meliputi, merangkumi sedekah dan hadiah. Cuma bezanya hibah ialah akad
yang memberi faedah tanpa balasan semasa hidupnya seseorang, diberi kepada orang lain secara sukarela, walaupun sesuatu itu diberi kepada orang bukan Islam. Yang mana sesuatu itu satu pemberian yang amat berharga, seperti tanah, kebun, kereta, pangkat bukannya hibah, pangkat anugerah. Ini sesuatu yang berharga, yang sangat besar. Sebab itulah hibah meliputi hadiah dan sedekah secara sukarela, kerana semata-mata nak dapatkan keredaan Allah. Adapun hadiah memberi sesuatu yang juga berfaedah, sama ada kecil ataupun besar. Di sini tak ada, saya cuma jelaskan untuk membezakan antara hibah, hadiah, zakat dan sedekah. Hadiah ialah pemberian juga, tapi ada dua cara, sama ada pemberian itu besar ataupun kecil. Tapi ada makna di sebaliknya, atas sebab kecemerlangan lulus dalam ujian seseorang, sama ada pekerja ataupun pelajar, ataupun kerana cinta, kerana nak dapatkan cinta daripada seseorang, ataupun mengingati hari-hari tertentu, anniversary, wedding day, ya. Tadi ada jamuan di masjid ini, bagi para tetamu ada yang diberi hadiah tak Pak? Ketika dia pulang, coklat pun tak ada. Masya Allah, ya. Air kotak satu abang dapat? Tak datang, ya. Masya Allah. Ustaz Najib tak datang, tak dijemput. Kalau dijemput pun saya tak datang, sebab sibuk dengan uzur, sibuk, ya, dengan pembinaan asrama dan sebagainya lah, ya. Itu biasanya pergi kenduri, kahwin, ataupun kita yang kahwin, Masya Allah, kan beri hadiah kepada para jemputan. Abang Baus dulu kahwin ada beri hadiah kan? Ataupun orang beri hadiah, betul? Ya, Masya Allah, itu hadiah, sama ada kecil ataupun ada hadiah yang besar. Hadiah seperti kipas, Abang Baus kipas ada lagi. Masya Allah, pinggan masih lagi, ya, kenangan. Itu hadiah. Ataupun hadiah itu diberi atas kepentingan-kepentingan tertentu, nak dapatkan projek, nak dapatkan anak, darahnya, ada macam-macam lagi lah. Itu berupa hadiah. Perceraian juga ada hadiah, disebut sebagai mut'ah, sebagai sapu hati hadiah kepada seseorang isteri yang telah diceraikan. Bermakna hadiah itu semua ada tujuan. Sedekah pun ada tujuan, memberi sesuatu kepada orang lain, tapi tujuannya bukan kerana manusia. Tujuannya ialah untuk dapat menghampirkan diri kepada Allah. Itu pun mengharapkan sesuatu, supaya Allah kasih kepada kita. Bila Allah kasih kepada kita, mudahlah kita dapatkan sesuatu hajat daripadanya. Sama ada ingin dilindungi, dapat rezeki lebih, dapat jodoh cepat, ya, nak dapatkan jodoh nombor 2, lambat betul, tak dapat. Maka dia pun bersedekah untuk dapatkan kesembuhan daripada penyakit. Itu salah satu caranya ialah bersedekah. Tujuannya untuk menghampirkan diri kepada Allah. Seterusnya
Zakat, zakat juga memberi sesuatu kepada orang lain, tapi atas sebab diwajibkan dan setelah memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Selagi mana syarat-syarat tertentu tidak tercapai, maka zakat tidak dikeluarkan. Contoh, memelihara kambing. Kambing, Masya Allah, dia tak kira cukup tahun. Bila telah mencapai nisab dia 100 ekor, baru keluar seekor saja. Tapi kalau misalnya, Masya Allah, ya, hendak sampai 100 ekor, satu dah mati, 99 aja. Tahun depan 99 juga, seekor mati. Katanya dah 100, tak payah keluar zakat. Ya? Tiap kali nak masuk 100, Masya Allah, lahir anak buat akikah. Nak masuk saja 100 ekor, Masya Allah, seekor diakikah untuk anak saudara yang baru lahir. Ada macam-macam lah, ya, itu tak keluar zakat. Tapi kalau misalnya gunakan jalan helah, nak masuk saja 100, seekor dijual. Masya Allah. Ataupun seekor disembelih untuk makan keluarganya. Tak sampai 100. Itu merupakan helah. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan cara helah juga. Nauzubillah, ya. Duit simpanan, Masya Allah, dah ngam-ngam sampai 13.000, ambil RM1 tak cukup. Dah cukup tahun, ya, dah masuk saja tarikh yang sepatutnya keluarkan zakat, keluarkan RM10. Jadi cukup tak 13.000? Contohlah zakat simpanan duit, ya. Masya Allah, itu kaki tipu dengan Allah. Nauzubillah. Seterusnya wasiat. Wasiat ini juga memberi pemberian sesuatu, tetapi diberi selepas wafat dan sebagainya. Itu nak menjelaskan tentang perbezaan. Sebab itulah hibah dia meliputi sama ada sedekah atau berhadiah. Kemudian makna pada syarak ialah memiliki sesuatu barang atau sesuatu benda kepada orang lain daripada ahli kebajikan. Bermakna hibah ni yang melakukan ialah orang yang mahu banyak melakukan kebaikan dan kebajikan untuk dirinya dan juga kepada orang lain. Dikira untuk jadikan bekalan semata-mata di hari akhirat dengan tiada ganti pada masa hidupnya. Tak ada ganti. Ada pun hadiah, ada kepentingan. Kalau kita pergi ke duri kahwin, biasa kita bagi hadiah sekurang-kurangnya. Masa sekarang nak makan nasi periharinya RM10. Betul? Itu datang seorang. Kalau bawa anak 5, RM10 berbaloi tak bagi. Ya, kemudian anak-anak makan 2 pinggan pula, termasuk bapaknya. Tak cukup macam itu dengan satenya, nasi impitnya, ya, berbaloi, bayar RM10. Kedai mama, Masya Allah, RM25 sekurang-kurangnya, RM30. Nanti akan dibalas semula setelah kita buat kenduri juga. Betul? Itu sudah jadi adat. Bermakna hibah tidak seperti itu. Jika pemberian sesuatu itu dengan tujuan berkehendak pahala di hari akhirat, itu sedekah namanya. Dan jika pemberian itu dengan tujuan memuliakan orang yang diberi, itu dinamakan hadiah namanya. Ala kulli hal, ini bahasa Arab lah. Walau bagaimanapun lah, senang cerita,
Ala kulli hal, walau bagaimanapun, hibah, sedekah dan hadiah semuanya itu sunat. Dan yang paling utama ialah sedekah. Ini perbahasannya banyaklah, sedikitlah. Tengok di bawahnya nomor 1 mengenai sandaran. Sandaran ini maknanya dalil bukti sebelum ijma'. Ijma' ini kesepakatan para ulama yang menyatakan kesepakatan sedekah itu paling afdal daripada hadiah. Walau bagaimanapun, baik sedekah, hadiah terkandung dalam bab hibah. Dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, surah Al-Maidah ayat 2. Maknanya hendaklah kamu bertolong-tolongan atas perkara kebajikan dan perkara yang membawa kepada takwa. Dan firman-Nya lagi, wa atal mala ala hubbi zawil qurbah, hingga akhirlah dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Orang yang baik imannya, maknanya imannya baik, imannya sempurna, ialah mereka yang mengeluarkan hartanya untuk menolong kaum kerabatnya. Kaum kerabatnya yang susah itu didahului. Termasuklah memberi zakat, tak kira zakat fitrah ataupun zakat harta benda. Itu yang wajib. Adapun yang sunat pun demikian juga, dicari zawil qurba. Siapa zawil qurba ni? Yang dekat dengan kita, adik-beradik, kemudian anak-anak saudara, seterusnya mak saudara, bapa saudara. Ini kalau misalnya lah hari raya pun mereka tak diziarahi, Masya Allah. Apatah lagi kalau tak diziarahi, masa mungkin untuk dibantu mereka. Seterusnya kalau adik-beradik kita, bapa saudara, mak saudara, anak-anak saudara kita ni semua kaya-kaya, pasti ada yang terdekat sepupu, anak sepupu. Mesti ada salah seorang. Tak mungkin kaum kerabat kita ni semua kaya. Mesti ada, baik jauh, baik dekat. Yang penting mereka kerabat kita. Itu disebut sebagai zawil qurba. Seterusnya baru anak yatim. Seterusnya baru anak yatim. Maka dahulukanlah pengeluaran zakat kita, sama ada kalau belaspi ke, sedekah ke, zakat fitrah ke. Itu yang paling utama. Paling utama, dahulukan mereka. Seterusnya, kalau misalnya kita ada anak 5, berilah zakat. Kita maaf cakaplah, berilah zakat kepada mana-mana institusi jabatan, amil-amil yang dilatih. Tak jadi salah. Bagi dia RM7 2 nama aja, 4 nama lagi untuk kaum kerabat kita. Manalah tahu tak sampai. Mungkin mereka berada di Perak, Masya Allah, ya? Tak seorang, banyak orang kaum kerabat kita ni yang susah. Sebab itu dalam bab hibah ini, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita untuk mencari yang lebih berhajat. Contohlah amil-amil di Selangor ni, mereka hanya tumpu orang-orang Selangor. Contoh, Masya Allah, adik ipar saya di Perak, mana ada sampai zakat mereka itu kaum kerabat saya. Baik adik ipar, kakak ipar, bapa mertua kita, Masya Allah, ya, utamakan mereka. Sama ada zakat harta benda. Itu penjelasannya banyak. Dan terusnya barulah anak-anak yatim. Mungkin kaum kerabat kita ada yang anak yatim, adik ipar, kakak kita, Masya Allah,
Suaminya abang ipar kita meninggal. Sekarang saya dah ada 2 anak yatim. Kakak saya sendiri, adik ipar sendiri. Maka saya terus terang zakat saya bagi kepada kedua-duanya. Sebab kadang-kadang nak minta lambat, bukan sekadar lambat, tak dapat. Masya Allah. Adik siapa yang nak bantu? Kita lah. Yang ada sedikit. Walaupun tidak banyak berada. Seterusnya orang miskin, sambil korba, kaum kerabat kita, kemudian kakak kita ni ada anak saudari kita, anak yatim. Kemudian mereka pula susah, kebun pun tak ada. Cekak, kemudian jadi rebutan pula kaum kerabat abang ipar saya. Kemudian rumah sentiasa banjir di Rantau Panjang. Ke Rantau Panjang, boloh sana, boloh lagi lah, tak payah cerita. Ni kelam. Sebab yang memimpin tak ambil kisah langsung. Yang dia ambil kisah nak beli 2 juta. Sebab dikelilingi oleh kilap. Ini yang berlaku. Ada siapa yang ambil peduli? Tak ada. Maka ini tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita. Yang ada sedikit kesenangan, sebab dia adalah kakak saya, atau mungkin kakak kita, abang kita. Seterusnya dan lain-lain. Seterusnya dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, la tahkiranna, itu kalimat yang tak berapa jelas, semuanya dalam hadis lah. Dari dalam hadis khususnya Riyadhus Shalihin ada di situ. La tahkiranna jaratun, lijaratiha, jaratun lijaratiha walau fil sana syatatin. Janganlah sesuatu jiran itu berasa hina. Asalnya kalimah hadis ini dituju kepada para muslimah, para muslimat. Maknanya, wahai para muslimat, janganlah kamu merasa hina terhadap jiran-jiran engkau. Apa maksud jangan memandang hina kepada jiran-jiran engkau itu? Yaitu engkau tidak mahu memberi kepada mereka, kerana memandang perkara tersebut remeh, benda kecil, yaitu tidak mahu memberi kuku kambing. Kuku kambing ini sebagai bandingan saja, kerana tidak ada adat manusia untuk memberi orang kuku kambing. Nak buat apa kuku kambing? Nak ganti kuku muslimat jirannya itu, mana ada ya? Ataupun nak buat anting-anting kepada minah jirannya itu, mana ada orang buat. Ataupun anting-anting, itu ya, itu orang negro, orang asli boleh lah. Subhanallah. Itu nak jelaskan kepada kita, walaupun dengan kaki kambing untuk buat show, berikanlah. Maknanya jangan pandang remeh. Nak jelaskan kepada kita, asalkan ianya memberi kebaikan berupa pahala untuk akhirat kita, walaupun kecil, jangan dipandang ringan. Dalam kita berbuat ibadat, jangan pikir yang besar saja. Yang kecil pun jangan dipandang remeh. Macam mana contoh? Beli gayung untuk tandas, ya? Kemudian Masya Allah, pintu tandas pun dah tanggal dah. Belikan ensel. Ensel berapa sen je? Masya Allah, 2
Betul tak Pak Insel pintu? Itu dah kompak sebelah sana, tak nampak? Ataupun kuat-kuatan apa? Pada kecil dia ya. Dah berapa lama pintu tandas tangkal tu Pak? Tandas baru tu. Tandas lama memang tak boleh pakai. Apa tak pernah pergi tandas itu? Cubalah pergi. Lepas Isyak nanti pergi. Saya pergi mana-mana masjid, mesti saya singgah tandasnya terlebih dahulu. Macam-macam. Baru tu Pak. Abang tak pernah tengok pergi. Abang haus pun tak pernah masuk. Cubalah masuk. Jangan masuk tandas yang elok. Macam-macam. Belikan sabun. Masya Allah. Siapa nak cuci? Itu Alhamdulillah ada kipas. Dia punya angin-angin busuk semuanya terlepas. Cuba matikan kipas. Masya Allah ya. Belikanlah sunlight. Ada berapa ringgit belikan ya. Lebih kurang itu mungkin mahal. Ya belikan yang mangkuk aja tu, Masya Allah. Baru 2 ringgit ya. Beli Giant dapat 2 mangkuk. Letak dekat mangkuk tandas, pewangi dan sebagainya. Masya Allah. Baru 4 ringgit. Masya Allah. Benda kecil kan. Itu debu-debu. Masya Allah. Sampah-sampah. Jangan menyampah kepada Tok Siap. Ini kau tak buat kerja ke? Masya Allah. Tok Siap banyak kerja. Kita kerjakan dia. Masya Allah. Tadilah dia buat jamuan, dia cuci sana, dia buang sampah. Ada macam-macam lagi. Kita tak ada kerja sama. Masya Allah. Dia dapat pahala banyak siapa? Tok Siap. Masya Allah. Apa kita bagi hibah, hadiah pada dia? Tak ada ya. Masya Allah. Hadiah menyampah adalah. Itu benda-benda kecil. Jangan dipandang ringan. Ingatlah, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan dengan ibadat. Pengorbanan kita yang besar. Berkemungkinan kebaikan yang kecil itulah yang mungkin Allah pandang. Buktinya betapa besarnya jasa pengorbanan Imam Nawawi untuk Islam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala redai hanya dengan seekor lalat yang dia redha terhadap lalat. Satu malam atau satu hari, lalat tersebut menghisap dakwat kolam ataupun pennya. Maka oleh kerana ikhlasnya Imam Nawawi, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala nilai. Bahkan perkara itu sangat kecil sekali di hadapan manusia. Allah tak pandang pengorbanan yang terlalu besar yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Masya Allah ya. Kita tak tahu mana ibadat atau amalan kebaikan kita yang dipandang oleh Allah. Maka di situ jangan pandang ringan terhadap mana-mana perkara, sama ada kecil ataupun besar. Jangan fikir atau tumpu kepada yang besar semata-mata. Maka kesimpulan yang kita nak ambil, kita nak bersedekah, kita nak berinfak, kita nak hibah, kita nak hadiah, kita nak zakat, kita nak bantu orang. Kalau tak ada ekonomi, tak ada harta, tak ada duit, bagaimana kita nak infak? Sebab itu kita perlukan ekonomi yang berlandaskan melalui syariat Islam. Seterusnya lagi, tiap-tiap benda atau barang yang sah dijual. Setiap barang yang sah dijual, maka haruslah dijadikan hibah. Namun itu syarat pertama. Syarat yang kedua, dengan syarat ada ijab dan kabul. Adapun sedekah, kita tak perlu ijab kabul. Aku terima, aku beri sedekah ni, tak payah. Adapun hibah mesti ada ijab, ada kabul. Contoh seperti berkata pemberi,
wahab tuka haza, saya hibahkan barang ini kepada anda. Ataupun malak tuka haza, saya milikkan kepada anda barang ini, baik tanah, rumah, kebun, masjid, dan lain-lain lagi. Atau seumpamanya lah. Dan dijawab oleh orang yang diberi seperti katanya qabil tu, artinya saya terima. Berarti itu aku reda, saya reda, ya? Dan sebagainya lah. Tetapi tidak disarankan ijab dan qabul pada sedekah, bagi aja lah. Contohlah hari Jumaat nak bagi pisang, itu nak cari tuan pengurusi dulu ke, ataupun untuk siap saja aku bagi pisang untuk masjid Mahabatain. Contoh mana ada lah, tak ada lah, ya. Masyaallah. Ini bagi kapet ni ada angkat ke? Ada angkat? Ada angkat saja aku bagi kapet yang berwarna hijau ini untuk masjid Mahabatain. Ada? Siapa yang terima? Siapa yang terima? Pengurusi terima lah? Tak ada. Terima kasih pun tak ada. Masalah wajib kan? Tak ada. Tanya pengurusi, ada dia ucap terima kasih? Ada? Ada dia buat penghargaan, beri hadiah kepada orang yang beri kapet. Siapa beri kapet? Beri ke beli? Beli pun tak ada akad aku beli. Ada. Dalam suara besok tanya. Siapa yang beli? Para AJK. Ada akad jual beli tak? Tak ada. Tak ada, tak apalah, itu reto lah, ya. Masya-Allah. Apa saja yang hadiah kepada kita. Itu contoh pen jenazah. Pen jenazah itu hibah ke hadiah? Tanya balik lah. Siapa yang beri anugerah pen jenazah itu? BSN? ASN? CIMB? Tabung haji? Donald Trump? Donald Trump tak payah lapan. Jual beli. Masya-Allah. Itu contoh. Tanya dia hibah. Saya rasa itu hibah kerana sesuatu yang sangat berharga. Mungkin sedekah ataupun wakaf. Semuanya ada akad-akad tertentu. Kalau misalnya pen jenazah itu sedekah, tak bahaya lah. Ya, tak dibuat di orang. Masya-Allah, ya. Termasuklah pada ini, ya, anak sedekah sedikit. Banyaklah kau punya akad, ya. Masuk saja sedikit, Ustaz. Saya masukkan sedikit untuk tabung madrasah Ustaz. Aduh, berapa banyak aku nak ijab pula. Ya, nak qabil, aku terima. Abang Aus masuk 50 sen pun aku terima. Masya-Allah, susah. Itu sedekah, masuk je lah dekat tabung saya, Bang, ya. Bang malam ni bawa berapa? RM2. Tu masuk je lah bang kat tabung saya. Itu sedekah. Ataupun tabung-tabung masjid, ya. Tabung haji itu bukan sedekah bang, itu simpanan abang. Itu awal-awal lagi ada akad. Itu cerita lain, ya. Masya-Allah. Dan seterusnya itu syarat. Tetapi tidak disyaratkan, itu masalah sedekah. Cukup dengan diberi dan diambil sajalah. Demikian juga dengan hadiah, ada dengan dihantar saja dan diambil oleh yang diberi barang itu. Hantar melalui pos laju ataupun postman dan sebagainya, ya. Kalau misalnya melalui pos laju kan tanda tangan aja sebagai bukti telah diterima hadiah tersebut. Ada postman nak buat akad ke? Malak tukar haza, aku beri sebagai wakil daripada pos Malaysia. Kita yang terima, ya, saja aku terima hadiah daripada pos Malaysia. Mana ada tanda tangan aja. Masya-Allah, tak ada orang buat. Itu hadiah. Kemudian seterusnya sah hibah dengan disebut umur. Seperti katanya, saya hibahkan benda ini kepada anda selama umur anda. Selama umur manusia ini biasanya berapa? 63. Selama umur, ya. Kalau misalnya selama hayat engkau, hayat dengan umur lain.
Hayat ni maknanya selama hayat di kandung badan, selagi dia tak mati-mati, masih ada hayatnya, bermakna hibah tu tak boleh diambil ya. Betul? Masya Allah. Tak mati-mati pula Pak Long menti tu. Jangan diracun. Racun kalau tak berdosa ya. Masya Allah. Apa yang dihadiahkan itu kereta. Kereta MG pula abang ya. Masya Allah. Jamil yang pakai. Berapa harga abang sekarang? Masya Allah. Tengok dekat mudah 40,000. Sisi cuma 1,000 sisi je. Masya Allah ya. Itu Jamil hidup tahun berapa bang? Kereta MG dia pakai ya. Masya Allah. MG Sport 1,000 cc je. Jamil pakai warna putih. Betul? Dah filem ni hitam putih. Tengok abang dekat mudah 40,000. Masya Allah. Itu kalau pakai bang ya. Masya Allah. Tak tahulah janda mana. Mestilah contoh ya. Janda pula yang bersiul. Masya Allah. 40,000. Ini contoh ya. Itu contoh lah. Ada yang kata kereta yang dihibahkan kepada seseorang boleh gunakan umur. Ini kalau misalnya nak buat madrasah, Masya Allah, atas dasar tanah hibah, ini jadi susah lah. Buat kemah aja lah, tak boleh buat bangunan. Manalah tahu Ustaz, saya hadiahkan, hibahkan tanah ini seluas 20 ekar. Banyaknya. Tapi hayat Ustaz. Ya. Hayat saya ni pun tak tahulah berapa lama sudah ada kencing manis. Masya Allah, nak buat madrasah apa? Ya. Sehayat kita ni bedal je lah. Tanam tebu ke, tanam daun kesum ke. Nak cepat kaya, tanam daun ketum ke. Diam-diam lah. 20 ekar. Contoh ya, itu boleh diambil. Dan kalau ditambahnya cakap jika anda mati, berbalik benda itu kepada saya, itu pun sah lah. Pun sah juga, tetapi syarat itu pelawar lah. Ya, adanya syarat itu sia-sia. Bermakna syarat itu dikira tak diambil kira. Seterusnya sah hibah. Hibah sah, tetapi syarat boleh tidak diambil kira. Jika disyaratkan kawalan, seperti katanya saya hibahkan benda ini kepada anda untuk anda mengawal dan menjaganya. Jika anda mati kelak, kembali kepada saya. Dan jika saya mati lebih dahulu, bermakna tetaplah ia jadi milik anda. Ini pun sah juga, tetapi syaratnya sia-sia, lawa sia-sia. Seterusnya tiada sah hibah pada barang yang majhul. Barang yang majhul ini barang yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Contoh tanah yang tidak diketahui milik siapa, ataupun orangnya di mana. Susah bagi pemilik yang baru untuk cari. Tak kira lah kereta, walaupun nama atas geran, walaupun rontek boleh hidup, tapi pemiliknya sudah mati, ataupun pemiliknya jauh daripada tuan yang baru itu. Ataupun syaratnya pemilik kereta suruh kita cari sendiri, di mana kereta sudah dihibahkan, tanah sudah dihibahkan, jadi kerja kita. Bermakna di situ dikirakan sebagai majhul, tidak diketahui. Bermakna tidak sah lah. Walaupun tanah yang diberi itu berekar-ekar.
ataupun memerlukan sangat van untuk bawa pelajar. Saya ini sedang usaha untuk beli van, kurang-kurangnya harga 20,000 untuk bawa 16 pelajar sekurang-kurangnya ke masjid solat Jumaat. Seterusnya barang yang dirampas. Barang yang dirampas. Bagaimana contoh barang yang dirampas? Kereta yang dihadiahkan, van, bus, tetapi ada arahan ia bakal ditarik, ya. Ataupun sesuatu itu telah ditender, dilelong, ditawar, ada tawaran, dan bakal ada orang beli atau ditarik, maka tak sepatutnya lah untuk diambil walaupun sebagai hibah, sedekah, wakaf dan sebagainya, kerana bakal menyusahkan pemilik wakaf, pemilik hibah, pemilik yang menerima sedekah, pemberian ataupun hadiah. Termasuklah harta-harta yang dirampas oleh kerajaan Islam ataupun Baitul Mal. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Maka hartanya boleh diambil. Bermakna di situ sebagai peringatan. Selagi dia tak bayar, hartanya itu boleh kita istilahnya sekat. Termasuk orang yang musafir. Musafir ini orang yang mubazir. Hartanya sama ada harta bapa dia atau harta rakyat, ditahan hartanya tu. Itu dalam bab jinayat ada satu bab khusus dinamakan babul hajar ataupun mahjur. Babul hajar ataupun mahjur kepada orang-orang kaya yang kurang ajar, perlu diajar, harta-hartanya itu ditahan. Masya Allah. Rakyat nak dapat bonus pun susah, bonus raya. Abang raya tahun ni dapat berapa bonus? Daripada majikan, bagi kue raya aja kira-kira lah. Ini bonus dan allowance serta gaji raya tahun ini 233,000. Banyaknya bang. Berapa? Tak tahulah, cari sendirilah menteri mana. Menteri Vietnam, Rohingya, Myanmar, Sri Lanka. Masya Allah ya. Sri Lanka, Bangladesh miskin, Qatar negara kaya, tapi rakyatnya masalah. Tok Siap masjid gaji 5,000 bang bos. Tok Siap masjid Muhammadiyah ni berapa ya lawan dia? Bonus raya dapat 200 kira okey lah bang ya. Abang Tok Siap ya, bekas Tok Siap tak ambil pula bang ya, 200 dapat. Abang dapat juga 100, jadilah habis kat situ. Seterusnya binatang yang telah sesat, ya, jadi susah nak cari. Aku hibahkan kau lembu, kemudian kau cari sendirilah kat hutan mana. Kambing gurun, lagi susah nak cari kambing kat gurun mana. Gurun Kedah boleh lah, ini kat padang pasir. Aku hibahkan kau unta dekat gurun, ya, gurun padang pasir bang, Amazon pula ya. Ataupun Masya Allah suruh cari unta kuda dekat Mexico, padang pasir untuk semuanya. Padang Sahara pula bagi unta 5 ekor. Nak cari mana? Masya Allah. Nak sewa siapa? Sewa Rainbow, Lorenzo, Jebot,
boleh pakai. Masya Allah, itu tak payahlah. Tetapi sah hibah dengan 2 biji gandum. Dan seumpamanya sekalipun, ya, 2 biji gandum itu tidak sah untuk dijual beli. Kemudian masalah rempaian pula, ini juga persoalannya banyak. Kita jumpalah insyaAllah minggu hadapan melalui kuliah subuh. Dan seterusnya nanti tinggal 2 bab sahaja yang bagi, yang merupakan semuanya adalah asas-asas daripada bab muamalat. Dan diakhiri melalui kitab ini mengenai bab nikah, bab munakahat. Bagi mereka yang telah ternikah, wajib jugalah mempelajari, kerana terlalu banyak bab masalah rumah tangga hari ini yang banyak cerai berai kerana tak ada ilmu rumah tangga. Selagi yang telah ternikah belum sempurna bab nikahnya, jangan harap nak nikah lagi. Tu apa nak nikah? Belum, ya. Itu belajar ni, Masya Allah, bab nikah secara sempurna. Lalu sempurnakan nikah anda dengan 4 akad pada malam itu. Ya, besok tak payah susah-susah nak cari lain. Tanya Abang Raus, ya. Masya Allah, nak bermadu sampai sekarang tak dapat-dapat, ya. Sekurang-kurangnya abang ambil 2 malam tu. Malam ni 1, malam besok nak ke mana bang? Nak balik kampung. Masya Allah, yang di kampung dah tunggu. InsyaAllah, senang dapat 3. Yang baik daripada Allah, ada kekurangan, kesilapan, Syawal masih ada, maaf saya batin lah. Terima kasihlah atas sumbangan-sumbangan. Mudah-mudahan kesemuanya itu jadi saat-saat akhirat kita. Rabbana azina Askurani matika lati ananta wa walidina muslimin wa muslimat ala khayri minhum wal abad. Allahumma nafa'na fi ulumi darain wa la khalalaka ta'ala billahi lazim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.